Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini cikgu akan menerangkan topik 8.1 iaitu asas jirim. Kita nak kenal apa itu bahan atom, bahan molekul, bahan ion Okey. Pertama sekali kita lihat apakah itu jirim. Jirim ialah sebarang bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itu jirim. Jirim ni dia wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cair dan gas. Contoh jirim apa dia? Air, gas karbon dioksida, logam zinc, contoh minyak. Semuanya memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Okey, kemudian jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. Diskrit ni maksudnya berturutan, bersambung-sambungan. Terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim iaitu atom, molekul dan ion. Jadi ini yang kita nak tengok. Jadi ada 3 jenis zarah yang membina jirim. Yang pertama tadi atom, yang kedua molekul dan yang ketiga adalah ion. Okey, kita tengok atom dulu. Atom ialah zarah paling ringkas. Paling ringkas dalam semua unsur. Terdiri daripada 3 zarah subatom. Maksudnya dalam atom tu sendiri ada 3 zarah sub lagi. Iaitu proton, elektron dan neutron. Okey, kalau kita lihat ni wallpaper dia, strukturnya. Yang negatif ni merupakan elektron. Dia duduk di orbit lah. Ni kita panggil orbit, dia duduk kat gelang ni cikgu panggil orbit. Manakala proton dan neutron dia duduk di dalam. Proton dan neutron ni dia duduk sekali dalam nukleus. Maksudnya dalam atom ada 3 subatom. Dalam atom ada 3 subatom iaitu proton, elektron dan neutron. Ini yang pertama. Yang kedua adalah molekul. Okay, molekul ialah gabungan 2 atau lebih atom. Maksudnya 2 atau lebih atom bergabung secara kimia lalu terhasillah molekul. Okey, boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau gabungan jenis atom yang berlainan. Macam mana tu? Contohnya molekul atom yang berlainan H2O. H2O ni air. Jadi dia gabung daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadilah air. Boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama. Contoh H2. H2 ni maksudnya gas hidrogen. 2 atom hidrogen bergabung jadilah molekul. Okey, dan yang ketiga adalah ion. Okey, ion zarah-zarah yang bercas. Sama ada positif ataupun negatif. Itulah zarah ion. Maksudnya zarah-zarah yang terdiri daripada cas positif ataupun negatif. Terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Okey, tak apa. Hak topik ni nanti kita akan pergi jauh lagi. Jadi cikgu menerangkan ni, cikgu nak kamu faham bahawa terdapat 3 jenis zarah iaitu atom, molekul dan ion. Okey? Okey, seterusnya kita nak lihat lagi apa itu semua bahan adalah jirim. Bahan boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan jenis zarah yang terkandung dalamnya. Tadi jenis zarah. Sekarang ni kita nak tengok jenis bahan pula. Ada bahan atom, ada bahan molekul, ada bahan ion. Okey, kita tengok dulu bahan atom. Bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Semua unsur logam dan gas nadir ialah bahan atom. Contoh logam, natrium, besi, aluminium. Itu contoh unsur logam yang hanya mengandungi zarah atom sahaja. Contoh gas nadir, helium, neon. Itu contoh-contoh gas nadir yang hanya mengandungi zarah atom sahaja. Atom-atom dalam logam disusun rapat dan teratur. Manakala atom-atom dalam gas nadir jarang dan tidak teratur. Maksudnya jauh lah.
Okey, ini contohlah. Contoh bahan atom iaitu paku besi, kerajang aluminium dan pepejal karbon. Okey, seterusnya kita lihat kepada bahan molekul. Bahan molekul mengandungi molekul yang merupakan gabungan. Tadi cikgu dah cerita kan, gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Terdapat dua jenis molekul iaitu molekul unsur gabungan jenis atom yang sama dan juga molekul sebatian iaitu gabungan jenis atom yang berlainan. Tadi pun cikgu dah cerita tadi kan, ada dua zarah, dua jenis zarah molekul. Yang pertama mempunyai atom yang sama, contohnya gas hidrogen, maksudnya atom hidrogen dan atom hidrogen, lalu terhasillah molekul gas hidrogen. Ataupun satu lagi adalah daripada dua atom yang berlainan, dua atau lebih atom yang berlainan. Contohnya H2O ni air. Ini daripada atom hidrogen dan juga oksigen. Dia bergabung secara kimia, lalu terhasillah bahan molekul. Contoh bahan molekul termasuklah gas oksigen dan juga air. Selain daripada itu tadi, cikgu cerita gas hidrogen, gas nitrogen, amonia. Ini contoh-contoh bahan molekul. Okey, ada lagi? Ada lagi iaitu bahan ion. Apa itu pula bahan ion? Bahan ion terbentuk daripada tindak balas unsur logam dan unsur bukan logam. Jadi bahan ion apa tadi? Tindak balas antara unsur logam dan juga bukan logam. Jadi tindak balas ini menghasilkan bahan ion. Atom logam menghilangkan elektron dan menjadi ion positif atau kation. Contohnya ion natrium dan ion magnesium. Atom bukan logam menerima elektron dan menjadi ion negatif atau anion. Contohnya ion klorida dan ion oksida. Yang ni mungkin susah sikit kita nak faham, tapi tak apa, benda ini kita akan pergi jauh nanti. Dalam topik ini juga cikgu akan terangkan bagaimana pendermaan dan penerimaan elektron. Tapi untuk bahan ion ni cukuplah kamu tahu bahawa bahan ion ini dia terbentuk daripada tindak balas logam dan bukan logam. Dia ada cas iaitu cas positif dan cas negatif. Okey, apa contoh bahan ion? Iaitu garam. Garam yang kita makan tu, itu adalah contoh ion. Okey, mari kita tengok secara ringkas lah perbezaan antara bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Okey, bahan atom keadaannya adalah berbentuk pepejal kecuali merkuri dan gas nadi. Merkuri ni yang terdapat dalam termometer tu. Merkuri ni adalah sejenis logam dan dia adalah bahan atom. Cuma specialnya dia dalam keadaan suhu bilik dia berbentuk cecair. Okay, kalau bahan molekul pula dia boleh berada dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Manakala bahan ion berbentuk pepejal pada suhu bilik. Okey, seterusnya perbezaan yang kedua, pepejal sangat rapat. Dalam bahan atom, pepejalnya sangat rapat tetapi gasnya jarang dan tidak teratur. Kalau bahan molekul pula susunan zarah dia, pepejal sangat rapat, cecair rapat, gas jarang dan tidak teratur. Sama je lah, hampir sama dengan bahan atom. Manakala bahan ion pun samalah, pepejalnya sangat rapat. Dia berbentuk, kalau dia berbentuk cecair, susunan zarahnya rapat, dan jika dia dalam bentuk gas, jarang dan tidak teratur. Okey, contoh bahan atom, zinc, besi, helium, argon, semua logam dan juga gas nadir merupakan bahan atom. Okey, bahan molekul, air, naftalena, oksigen, manakala bahan ion, jus limau, natrium klorida dan besi oksida. Okey. Dan yang terakhir adalah kita nak lihat bahawa contoh unsur ferrum ni dia boleh wujud dalam bentuk atom dan dia juga boleh wujud dalam bentuk ion. Okey. Kalau dalam bentuk atom, atom ferrum, kepala tukul besi yang baru tu kita panggil
atom ferrum. Tapi bila dia dah berkarat, dia dah tak jadi atom dah. Dia jadi ion ferrum. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua adalah unsur hidrogen. Okey, hidrogen ni boleh jadi molekul bila mana dia gas lah, dia gas duduk dalam tangki. Maka jadilah dia molekul hidrogen. Dan dia boleh jadi ion hidrogen bila mana dia berada dalam jus limau. Okey, jus limau. Okey. Satu contoh lagi. Ion hidrogen ni dia boleh juga satu contoh lain, dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi molekul hidrogen bila dia duduk dalam air biasalah, air biasa. Air minum kita tu, dia dalam molekul hidrogen. Tapi bila kita letakkan jus limau ataupun limau dalam air yang kita minum tadi, air tersebut telah maksudnya unsur hidrogen tadi telah berubah menjadi ion hidrogen. Boleh faham tak cikgu cerita ni? Maksudnya ginilah, hidrogen tu boleh wujud dalam dua bentuk. Yang pertama molekul dan yang kedua dalam bentuk ion. Kalau dalam bentuk molekul, contohnya gas ataupun air H2O kita tu, dan dia juga boleh wujud dalam bentuk ion hidrogen bila mana dia menjadi jus limau. Okey, itu sahajalah rasanya dalam video kali ini. Semoga memberi manfaat. Ya. Okey, bye. Assalamualaikum.